Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya start eh. Okey. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat je. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya mulakan sesi, boleh saya tanya tak, selesa ke dengan keadaan sesi hari ni? Tu kat bilik ke? Saya dalam bilik. Okey je. Alhamdulillah sihat. Ada masalah internet Okey tak? je. Saya. Ah, Masalah internet tak ada. Alhamdulillah. Sudah makan ke tu? Alhamdulillah. Dah makan, dah makan. Kenyang dah. Rasa. Alhamdulillah. Okey, okey. Baik, baik. Boleh saya perkenalkan diri? Nama saya Zaira Zainal. Boleh panggil Zah. Dan saya kaunselor awak pada hari ini. Okey. Boleh perkenalkan diri tak? Okey. Saya nak kenal sikit. Oh, saya Rohadatul Aish. Ya, Boleh panggil Zuhada. ada. And saya umur 22 tahun. And saya set 4 course counselling. And saya anak sulung daripada 5 adik-beradik. Anak sulung. Baik, baik. Ada anak sulung. Panggil Hada. Okey, boleh, boleh. Sekejap, eh. Okey, jadi sebelum ni Hada pernah join mana-mana sesi kaunseling? Sesi kelompok ke individu? Sejujurnya saya boleh cakap saya tak pernah join sesi kaunseling individu ataupun kelompok. Mhm. Walaupun ada kesempatan nak masuk sesi kaunseling individu tapi sebabkan kesibukan masa saya tak dapat join. Kenapa tak dapat join tu? Sebabkan kesibukan dengan masa sebab dia kaunselor tu masa tu dia free tapi masa dia nak buat kaunseling tu saya tak free. Oh, macam So saya tak boleh nak ada kelas kan. Saya tak boleh nak pergi dekat kaunseling tu sebab saya kena utamakan pelajaran saya dulu. faham, faham. Tak ada rezeki lah tu. Tak apalah. Kita dah ada sesi kaunseling. Nak tanyalah apa yang Hada faham pasal kaunseling ni. Sikit-sikit ke macam bila dengar kaunseling apa yang Hada fikir? Oh, kalau kaunseling ni kalau dari pandangan saya lah, pemahaman saya ni, kaunseling ni pasal uh, klien ataupun kaunselor. Klien lah saya sendiri, kalau pergi dekat kaunselor saya akan cerita pun masalah saya sendiri atau masalah ataupun bebanan lah. Sebab saya rasa kalau saya bagi tahu kat kaunselor ni mungkin masalah tu saya bukan nak kata kaunselor tu dapat menyelesaikan masalah saya 100%. Cuma saya dapat efek ataupun benefit lah daripada apa yang kaunselor kata. Hmm, Macam tu lah. Apa yang kaunselor bantu saya, bimbing saya. faham. Maksudnya sikit-sikit tu saya nampak lah Hada dah ada perspektif positif lah untuk kaunseling ni. Ada mungkin boleh bantu Hada. So boleh lah. Okey, tak apa, tak apa. Tapi saya cerita sikit lah apa lagi pasal sesi kaunseling ni. Sesi kaunseling ni boleh dibuat dalam bentuk kumpulan dan juga macam kita sekarang, kaunseling secara individu. So dia lebih berfokus dan lebih private. Dan peranan saya sebagai kaunselor dalam sesi kaunseling individu kita hari ini adalah untuk bantu Hada lah sebagai klien tentang masalah atau matlamat sesi yang nanti Hada akan share. Tapi saya nak bagi tahu semua keputusan adalah bergantung sepenuhnya kepada Hada. Okey? Okey, terima Okey. kasih. Untuk makluman Hada juga, sesi kaunseling ni ada etika kerahsiaan. Dia macam peraturan lah, which is apa yang dikongsi dalam klien wajib disimpan sebagai rahsia oleh kaunselor. Jadi Hada jangan risau untuk kongsi apa saja dan saya sedia mendengar apa tanpa cerita kat orang kat luar daripada sesi ni. So orang lain takkan tahu masalah apa yang Hada share, apa yang kita duduk sembang dalam ni tak siapa tahu. Gitulah. Kecuali, sebelum saya nak beritahu dulu lah, kecuali kalau ada masalah ataupun apa yang dikongsi tu membahayakan mana-mana individu terutamanya Hada lah sebagai klien kalau ada niat untuk cederakan diri Hada ke ataupun cederakan orang lain ke itu mungkin saya kena beritahu sebab itu adalah menjadi tanggungjawab saya juga untuk mengelakkan sebarang kemudaratan kepada Hada. Jadi Hada juga berhak untuk menukar kaunselor sekiranya Hada rasa tak selesa dengan saya. Okey ke? Jelas ke? Jelas, jelas, jelas. Jelas. Okey, Alhamdulillah. So, kita mungkin akan jalankan sebanyak 5 ke 6 sesi. Tapi semuanya bergantunglah kat keperluan Hada. Kalau Hada nak panjangkan sesi, boleh sangat. Okey. So, kita mulakan sesi ya. Boleh Hada? Okey, bila-bila masa saja. Boleh saya tahu apa matlamat Hada atau masalah yang Hada nak share untuk saya bantu untuk sesi kita hari ini?
Okey, masalah saya ni tak berat sangat. Cuma sebabkan masalah COVID, saya belajar, semua pelajar kena belajar dekat rumah kan. Hmm. So, mungkin daripada belajar kat rumah tu, kita kena belajar online. Hmm. Dari situ saya boleh katakan kalau belajar online tu dia akan ada 1% tu tak fokus dalam kelas. Hmm. Sebab kadang kita badan kita letih kan. Sebab kelas kita pun kadang-kadang dia berderet, kadang kelas petang kan. So dia macam kadang fokus tu tak fokus. Bukan saya nak kata tak fokus, cuma macam kadang-kadang kita mengantuk kan. Macam tu lah. And pengurusan masa tu saya boleh kata kalau masalah saya pengurusan masa tu dari segi saya macam mana saya nak bahagikan masa dari segi family, dari segi Hmm. alah masa sendiri dengan pembelajaran. Macam mana tu? Oh, so Hada kata tadi kelas berderet. Kelas Hada macam mana ya untuk semester ni? Setiap hari ada sampai petang ke macam mana? Kalau yang sebelum ni pun ada kelas petang tapi saya cubakan sebabkan kos masa tu boleh saya enjak untuk pagi, is okay lah sebelum ni. Cuma yang ni dia banyak lebih kepada petang. So Oh, dia macam letih sikit lah. faham. Lebih kurang lah. Faham. Ah. So banyak petang kan. Jadi kalau nak mengantuk tu kadang-kadang tu kita bukan tak nak fokus tapi dah mata macam nak dengar kelas berderet kan. Faham, faham. So memang tak ada gap Ah. lah daripada kelas tu ke kelas ni. Tak ada gap eh. Oh, kalau yang saya tak boleh nak kata tak ada gap. Kalau petang tu ada yang tak ada gap langsung. Allahu Akbar. Ada yang ada gap. Saya tak boleh nak kata semua tak ada gap. Ada lebih kurang lah. Ada gap, ada tak gap. So soalnya ada tak yang macam Hada macam dah habis kelas tu ada kata macam ya Allah aku banyak tertinggal poin-poin penting ke ataupun macam Hada tak tahu apa sebenarnya kelas tadi macam kosong sikit ada tak pernah macam tu sampai tertinggal sikit-sikit poin-poin ke ada ke? Kadang-kadang tu adalah satu dua kelas. Tapi sebabkan saya ni kadang-kadang saya walaupun saya kadang tak fokus, saya akan cuba tengok balik lah Webex yang recording punya. Betul recording. Jadi Recording apa poin yang penting kan. Lebih kurang lah. Bukan tak fokus, cuma kadang kita terlelap sekejap, lebih kurang lah. jadi Hada pun nampaklah ada inisiatif kalau dah macam tak ada fokus tu Hada tengok by recording bukannya Hada tak tengok langsung so Hada cuba juga kan Alhamdulillah. Macam kalau belajar kat rumah tu keadaan sekeliling dekat rumah tu family ke apa semua membantu tak? Macam keadaan sekeliling kat rumah tu sebab duduk kat rumah kan. Dia kat rumah Alhamdulillah lah bantu. Cuma kita sebagai anak sulung kan dia kena So, buat kerja lah pagi-pagi kan. Lebih kurang lah. Menyapu sampah, sidai kain. Cuma dia tak adalah sampai macam kalau family saya, kalau tengok saya belajar, dia tak ada kacau lah. Dia kata, oh kalau kakak tengah belajar tu, okey lah. Cuma pagi tu lah dia macam struggle sikit. Walaupun kelas pagi tu, pukul 7, 7:30 macam kita ni rushing nak pergi kelas kan. Lebih kurang lah. Tapi keluarga membantu lah. faham? Keluarga membantu dari segi dia tak macam kacau. Macam bila awak tengah belajar tu nampak oh tengah belajar, ada tengah belajar. Tapi kalau macam dari segi untuk masa belajar tu bolehlah untuk agihkan. Mungkin macam awak banyak kelas petang, awak selalu study malam ke pagi ke macam mana? Oh, saya selalu kalau ada masa terluang tu Hmm. saya akan study lah. Kalau masa gap tu saya akan study. And saya banyak buat malam. Macam ada setempat tu saya sebabkan kadang-kadang saya tidur cuma macam saya buat dalam 3 jam, 4 jam baru saya tidur sekejap lepas tu saya bangun balik. Jadi saya macam buat malam lah. Sebab pagi sampai petang kadang-kadang walaupun ada gap kita nak rehat juga kan. So, Nak rehat sikit-sikit malam baru kita segar sikit lah, macam tu lah. Tapi saya tak tahu lah kalau pelajar lain tu dia macam mana kadang pelajar lain pun dia macam malam tu dia berjaga macam buruhan juga kan lebih kurang lah. itulah masa-masa orang lain kan orang dia selesa study malam ada orang selesa study pagi tapi bergantunglah macam Hada kata kalau masa terluang tu Hada cubalah untuk study okey lah cuma macam kalau kita nak kata um, masa petang tu kalau kita nak study masa dengan kelas lagi kan kita pun macam nak
nak kelas lagi ni, lepas tu nak study. Macam takut kita yang otak tak berapa nak ready. So it's okay, okay. Bagus lah tu Hada. Ada cari juga masa untuk study. Tapi Hada cakap tadi, kalau macam untuk pengurusan masa tu, Hada tak tahu nak bahagi family, study. So macam mana Hada? Kalau macam untuk study ni, lebih kepada Hada tak boleh nak fokus belajar ke? Ataupun lebih kepada Hada tak boleh nak siapkan tugasan ke? Atau macam mana? Saya nak kata tak fokus untuk belajar tu, tugasan tu semua orang sama, lebih kurang sama lah kan. Macam YouTube pun sama kan. Cuma belajar lah kot saya rasa. Assignment tu saya rasa saya boleh adapt lagi lah. Cuma belajar tu dia 50-50 lah. Saya tak boleh nak kata yang tu berat, ini berat. 50-50 lah saya boleh cakap. Assignment pun sekarang sebab 100% assignment kan. Lecturer pun bagi awal kan semua assignment. So insyaAllah okey lagi kan assignment tu. Alhamdulillah okey lagi. No problem lah. Sekarang dah tahulah apa assignment nak buat. So macam boleh fokus lagi untuk next after this kan. Oh, dah. Boleh. Dah boleh fokus. Okey lah. Doktor dah bagi awal-awal semua. Kita bolehlah bagi masa. Cuma macam masa untuk family tu dia akan lebih terkurang sikit lah. Lebih kurang lah. Itulah. Belajar. Cuma Saya nak tanya juga kalau masalah macam apa masalah family. Bila kita tak boleh bahagi masa untuk family tu, family dah cakap apa tak? Saya tanya ada ni, sibuk ke, ada ke macam mana? nak kata adalah certain masa tu macam wow sibuknya kan. Tapi kita tak boleh nak kata apa. Sebab dah belajar kan. Kadang kalau cuti pun Jumaat Sabtu Hmm. boleh pergi lah. Sabtu tu okey tapi Jumaat tu boleh lah. Kamis petang tu kalau kelas dah habis lebih kurang lah. Hmm. Baru-baru ni ada spend time dengan family sikit. Macam masa tu memang untuk family je ada ke? Time sikit. Baru-baru ni. Sebabkan PKP ni dia jarang sebab saya sibuk dengan belajar pun jarang. Cuma banyak lebih kepada shopping tu je lah. Macam kalau nak pergi Yeah. jauh-jauh sebabkan kita kena jaga SOP kan. Kita tak nak kena COVID apa. Lebih kurang lah pergi shopping. Pergi macam makan-makan sikit. Walaupun dia macam shopping je ataupun makan-makan. Tapi kita boleh spend time jugalah masa satu hari. Dah. Saya pun bukan jenis macam yang duduk terperuk juga kat rumah. Kadang stres jugalah macam kita walaupun dengar lagu, walaupun tidur. Kadang dia macam terperuk kat rumah dia jadi macam lemau jugalah. Itulah Macam sekarang tu dengan lah saya kata. faham. Hmm. Sebab kalau nak duduk dalam rumah je dan belajar dengan belajar je. Lepas tu kita nak keluar pun macam tak banyak pilihan. So kita pun at least shopping tu pun kita macam ya Allah bersyukurnya hari ni boleh keluar, boleh spend time sikit dengan family. Alhamdulillah. So macam family banyaknya kalau macam nak keluar-keluar ni diorang tak adalah macam nak rushing ke memang ada memang spend time habis lah dengan family ikut je lah masa family ke macam mana? Oh, kalau family kata nak pergi situ ikut je lah. Sebab kita tak ada kata nak pergi situ. Tak ada lah kata. Kalau family nak pergi shopping kita ikut je lah. Oh, Nak bagi hilang rasa apa bosan je lah. hmm, Bukan nak pergi jauh-jauh tak ada lah. Sampai nak pergi bercuti tak ada lah. faham. Just dekat-dekat ni boleh lah. Boleh lah. Sebabkan COVID lagi kan. Dalam sebulan ni berapa kali dah keluar dengan family? Dalam sebulan. Ada lah 2-3 kali tu. 4 kali, 5 kali. Ada lah. Oh, Kan lebih kurang lah. Sebab kita kelas kan. betul. Kadang saya tak betul keluar juga rumah. Okey lah tu. Sebabkan COVID. Saya takut COVID kat Kelantan pun dah semakin banyak kan. Saya takut tu. Itulah sebab kadang-kadang tu kalau kita nak kata kita nak spend time family hari-hari tu lagi kat rumah, kita macam kat rumah kan dengan belajar lagi, kita nak hari-hari pula tu setiap minggu kita ada assignment yang mungkin kena buat time cuti. So kalau kita nak kata spend time hari-hari dengan family pun susah jugalah. Tapi Alhamdulillah keluarga Hada memahami kan macam okey kan tengok Hada tengah study, dia tak adalah pula nak cuma mungkin sebab Hada sulung mungkin ada beban tugas sikit banyak ke macam mana? Alhamdulillah lah. Keluarga memahami lah juga. Tapi lah, pagi-pagi tu kena buat kerja jugalah kan. Buat jugalah at least sebab kita kan sulung kan.
Tapi dia memahami lah, family memahami. Sebab kan sebelum ni dah buat juga kelas online. So mana yang tahun ni, Sam ni macam okay, kena nampak belajar tu tak boleh sentuh. Hmm. Dalam bilik je. Aku kurang lah. Okay lah. Itulah, ini macam sesi adaptasi lah untuk Hada dengan keluarga sebab ni pun dah kali kedua duduk dekat rumah masa belajar. Kali kedua. So Yes, yes. macam family dah rasa sekali, awak pun dah rasa sekali. So lepas ni macam mungkin untuk semester depan tak tahulah macam mana. Tapi semester ni macam dia kuat sikit lah. Macam dah tahu dah apa nak buat dulu. Macam sebelum ni tahu dah tempat kat mana yang strategik nak belajar. Selalunya study kat mana? Bilik. Masuk kelas pun bilik kat bilik Kadang bilik, kadang kalau saya terasa macam apa tu rasa macam nak udara yang baru, saya duduk kat luar. Kadang saya duduk kat depan kurang lah. Tapi dapat TV tak adalah, cuma kat luar. Alhamdulillah. Duduk bilik kan rasa terperuk juga kan. Duduk kat luar, udara segar, lebih kurang lah. Seronoknya. Tapi itulah, bagus lah tu. Sebab kalau kita dapat sikit masa-masa yang macam ni, belajar pun tak rasa macam kita dapat macam, tempat pun kita selesa. Mungkin ada kebaikan jugalah kan saya nampak online ni. Mungkin tak ada macam mana. Online ni okey tak? Ke lagi suka fizikal ke macam mana? Apa kebaikan online ni bagi Hada? Saya rasa online ni, dia nak kata ada kebaikan tu, ada kebaikan. Kata keburukan tu, tak kata tak adalah keburukan sangat. Cuma dari segi macam, kita kan sebenarnya kan ada physical class kan, tiba-tiba sebab COVID kita ada Online je. online. Mungkin fokus lah saya rasa. Sebab rata-rata saya pun lah, macam dengar-dengar pun dari segi fokus lah. Banyak dari segi fokus lah. Masa-masa, dari segi letih. Faham? Kadang-kadang pun letih kan. Betul. Dengar, tak ada masalah. Cuma kita, Mencuba lah. manusia. Kita tak boleh lepas. Saya cubalah, saya cuba usaha sedaya upaya saya nak buat. Faham? Sebab kalau nak kata kita nak fokus tu dia tak ada masalah. Cuma bila mana kita sentiasa kena tengok skrin, kena macam duduk pun statik, tak ada pergerakan. Semuanya macam kita tengok je, kita dengar dan kita juga tulis sikit-sikit. Tapi kadang-kadang tu dia macam benda yang rutin kan lagi dalam bilik. Tempat kita selesa kan, tempat kita rasa macam boleh nak malas-malas sikit kan. So, tapi Alhamdulillah lah, tak apa nampak Hada pun someone yang very memang bertanggungjawab lah untuk belajar jenis kalau nak kata belajar ni Hada rasa memang Hada lebih selesa dengan keadaan belajar sekarang ke ataupun Hada mengharapkan juga untuk nanti lepas ni fizikal tu. Saya ada. Saya tak boleh nak jamin sebab tengok kepada COVID. Kalau COVID still tak okey, kena belajar online. Tapi kalau COVID tak okey, saya rasa macam still kena belajar cara ni lah. Alam maya ni. Tapi saya rasa better kita belajar fizikal sebenarnya bagi saya lah. Saya tahu orang lain. Betul. Saya dah terbiasa dengan fizikal and alam maya ni pun macam perkara baru tapi dah sebabkan kita dah 2 sem, okey lah. Tapi harap-harap tak ada lah. Tapi kita tak tahu kan kuasa Allah Ta'ala. Itulah. Hada lepas ni apa tindakan Hada? Sebab sekarang ni Hada saya tengok masalah Hada yang pengurusan masa, masalah mengantuk semua ni sebenarnya Hada pun tengah cuba. Hada ada tak macam makan coklat ke apa-apa masa macam coklat macam masa-masa ke? Ada. Nampak. Saya tahu Hada mesti ada buat something punya. So memang baguslah tu. Kalau dari segi pengurusan masa tu, Hada nak buat apa sekarang ni? Hada rasa macam mana nak manage tu masa? Masa tu saya rasa saya kena bahagikan lah dengan family, dengan yang ni. Sebab saya nak bahagikan masa tu pun sebabkan kelas kan. So saya kena ikut aturan kelas. And kalau cuti hari Minggu mungkinlah saya akan spend time dengan family ataupun duduk depan TV pun kadang dah kira spend time juga kan. Duduk kat luar, makan-makan kan. Lebih kurang lah. Kita tak payah perlu pergi kat luar, just duduk kat ruang tamu, duduk tengok-tengok pokok-pokok, lebih kurang lah. Spend time tu sebenarnya kita tak adalah nak cakap kena keluar, tak ada pun. Sebenarnya kalau kat bilik tu ataupun kat rumah tu duduk depan macam sembang kejap dengan mak pun rasa macam Allah dah spend time tu. So macam nampak lah Hada still fikir macam sepanjang duduk dalam rumah tu
ada juga yang boleh curi untuk spend time. So itu pun sebenarnya macam mungkin Hada dah ada masa untuk family, Hada dah ada masa untuk belajar pun Zan nampak Hada cubalah untuk bahagikan. Hada jenis macam mana? Tangguh kerja ke ataupun Hada jenis nak buat ke sekarang juga? Ke macam mana? Lebih on Oh, assignment. saya je ni bukan kalau kalau kerja bukan nak kata kalau prof bagi awal tu teruskan siap tak. Hmm. Cuma saya tak suka bertangguh lah, saya tak Faham? suka prokras. Macam kalau due date dah dekat, takkanlah kita baru nak buat, maknanya kita Betul. buat. Saya bukan kata buat terus siap, cuma slow-slow lah, Slow-slow. buat sikit-sikit. Ha, Faham? So, kita slow-slow tapi kurang lah. Alhamdulillah. So nampaklah Hada bab kerja semua Hada sangat bertanggungjawab. Even due date pun Hada cuba untuk tengoklah mana yang tu dan nak siapkan. Spend time pun Hada seorang yang sangat kisah pasal keluarga semua. So macam mana sekarang ni nak tahu pasal tu benda je. Hada kalau masa bersendiri atau masa untuk rehat tu ada tak? Sebab semua dah ada ni, semua dah cukup dah. Cuma tak tahulah masa nak bahagi masa ni sebenarnya bahagi pada pendapat saya untuk bahagi masa yang paling penting adalah masa untuk kita reflect balik apa kita dah buat. Masa sendirilah ada ke? Hmm, masa untuk sendiri-sendiri nak kata tu ada, cuma malam tidur. Kadang kalau saya boring, kadang kadang ada masa terluang tu dengar lagu lah, Um, lagu-lagu yang kita suka lah, lebih kurang lah macam tu lah. Nak kata spend time tu tak boleh lah. Kadang saya lebih tidur sebab letih. And saya tidur banyak. Tidur tu And kalau saya boring, saya dengar lagu lebih kurang lah. betul. Sebab saya fikir kalau macam tadi awak cakap awak stres kalau macam tu awak shopping dengan keluarga semua kan hilang sikit stres. So saya fikir juga kalau macam itu dengan keluarga, kalau masa untuk sendiri tu saya nampak awak ada juga fikir masa untuk dengar lagu, masa untuk relax sikit. Alhamdulillah. So macam rasanya saya tengok Hada ada masalah yang macam pengurusan masa semua tapi Hada tahu macam mana nak counter which is Hada cuba untuk jangan tangguh kerja, Hada cuba untuk cari masa-masa terluang dengan keluarga. Walaupun kat rumah tu pun ada nampak itu sebenarnya masa yang kita boleh appreciate family. So, ada rasa macam mana sekarang tindakan Hada untuk selepas ni adalah apa? Tindakan utama lepas habis sesi ni yang Hada rasa nak buat. Lepas je saya Hmm? apa bagi tahu dekat kaunselor ni macam ni Mengenai perasaan saya. kesihajan. So saya akan cuba macam dari segi masa lah, saya akan cuba baiki dari segi masa macam okey belajar cuma macam masa untuk saya pun saya kena ada ruang sendiri dengan family. Hmm. Kadang-kadang diri sendiri kita tak abaikan juga walaupun kita kena spend time dengan family cuma tapi diri kita ni kita kena hargai jugalah. Kita kena jadi be yourself. Kita kena jaga macam diri kita ni nak kata apa ada masa lah, ada masa sendirilah untuk kita sendiri. Macam tu lah sebelah kata. Okay, Alhamdulillah. Seronok dengar ada matlamat tu dan ada tahu apa nak buat lepas ni. Jadi, saya rasa saya pun macam nak tanyalah sebab saya rasa sesi kaunseling kita ni pun macam dah nak dekat tamat. So, boleh saya tanya apa perasaan Hada lepas Hada cerita ni? Oh, lepas je saya bagi tahu dekat Zah sebagai kaunselor ni, saya rasa lega. Sebab Alhamdulillah. walaupun saya cakap dekat dengan family saya, dia macam bukannya nak dia cakap sabarlah kan. Just ikut je apa. Nak macam mana kan kita belajar, sabar je lah. Kalau kalau letih rehat macam tu lah. Cuma tak dia dengan family dia lain. Dia rasa kita cakap kalau dengan kaunselor dia rasa macam kaunselor tertumpu kepada perasaan kita pada tu saya boleh cakap rasa lega lah. Rasa macam lepas ni aku rasa lepas kaunselor cakap Zah cakap macam ni kena buat. Saya rasa saya akan macam praktikkan lah. Saya akan cuba untuk guna dalam masa seharian saya lah. Bagus. Saya pun seronok dengar sebab saya rasa saya membantulah anda sikit. Jadi, ada apa lagi tak Hada nak share? Tambahan sikit ke apa yang terbuku dalam hati ke? Ada apa-apa tak? Tak ada. Saya rasa
Itulah, itu dah cukup lah. Alhamdulillah. So, saya rumuskan sikit. So, hari ni kita dah cakap pasal masalah pengurusan masa. Bukan masalah sangat pun. Dia just macam apa yang anda rasa macam banyak sangat benda anda fikir sekarang ni. Mungkin masalah pengurusan masa. Dan juga ada tentang macam tak dapat fokus sebab kelas sekarang online kan. Jadi isu-isu macam tak boleh fokus. Semua tu lah. Tapi Alhamdulillah. Hada nampak Hada dah tahu dah apa nak buat. Saya harap Hada boleh continue lah. Be strong insyaAllah. Kita slowly kuatlah untuk kelas online ni. Dan masa pun nampaknya mencemburui kita. Sebelum Zah akhiri sesi ni, Zah nak ucapkan terima kasih sebab sudi pilih Zah untuk jadi kaunselor. Nanti kita insyaAllah kalau kita ada sesi kedua pula selepas ni, Hada boleh bagi cadangan tarikh. And then, okay lah, kita terima kasih sudi cerita masalah. Dan lupa Zah nak tekankan lagi, perbualan kita sepanjang sesi hari ni adalah menjadi rahsia kita berdua saja tau. Jangan risau, kalau ada apa-apa masalah, kita akan mungkin lepas ni kita boleh share lagi. Dan saya harap kita boleh jagalah etika kerahsiaan. Terima kasih. Okey, Kak Ada? Okey. Okey, Okey, Assalamualaikum. okey, okey. Terima kasih. Terima kasih. Salam.